Langkahku mencari cinta yang ku tahu hanya untuk diriku. Kan ku terus cari sampai ujung dunia, karena ku tahu akan ku jumpa dirimu. Dan ku kan terus menempuh mimpi-mimpiku kulihat semua gembira bila mengenali arti cinta. Senyumanku beri hanya duka bila ingin teman untuk berbicara. Cinta jangan sembunyi, mataku kabur mencari. Hadirlah dalam hidupku ini. Cinta jangan engkau pergi bila langkahku coba untuk mengejar dirimu. Menerus langkahku, ku mengejar bayang-bayangmu. Sinarkan ku cahaya dari matamu itu. Ingin ku temu cinta untuk mengisi ruang hatiku. Takkan pernah ku berhenti mencari. Zainamu sedia ada, tak kira berapa kita sumbang sedekah. Serantamu Zainamu sedia ada yang lebih memerlukannya. Mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, serantam Muslim. Mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, serantam Muslim. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-576-95400. Tak pernah buat kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Komuniti We Love Kurban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama komuniti We Love Kurban. Hubungi kami di 013-633-7022. Kurban tanda syukur, akikah tanda cinta. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية
هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Informa Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi ditemani anda untuk Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam. Semoga Allah sentiasa memberkati sahabat pendengar, memberkati masa dan waktu, dan juga Allah kurniakan cahaya di dunia dan juga di akhirat sebagai pemandu jalan kita untuk menuju dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, jam pertama telah pun selesai. Perkongsian kita menerusi tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah. Moga-moga kita sentiasa bukan sekadar tarbiyah hari ini kita dengar tapi kita lupa esok harinya, tapi mudah-mudahan tarbiyah itu berbekas di hati untuk kita jadikan amalan bermula hari ini, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar mana yang terlepas dengar perkongsian Ustazah Muzayyana sebentar tadi, anda boleh saja pergi kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Bagi yang mengikuti di FB, tekan butang share. Bersama-sama kita menjadi ejen kebahagiaan untuk orang lain mendapatkan ilmu juga, insya-Allah. Dan juga anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam. Hari Sabtu 11 malam, insya-Allah. Baiklah, untuk jam ini, jam kedua Aspirasi 10.1, istimewa untuk sahabat pendengar untuk kita teruskan lagi perkongsian kita. Kita ada tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak sambung lagi mentadabbur surah As-Sajdah. Untuk siri yang ke-8 hari ini, bagi tadabbur bagi ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Pasti ada debaran-debarannya. InsyaAllah hari ini Ustaz akan kongsikan, kupaskan untuk akronim yang terakhir As-Sajdah, iaitu huruf H, untuk bersama dengan sahabat-sahabat, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman menerusi tadabbur, kita dengarkan terlebih dahulu lagu inspirasi kita pagi ini bersama dengan Fariz dengan Syahadah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Informa Islami. Saat lahirku ke dunia, kalimah pertama dibisikkan ke telinga. Itulah detik yang paling dinanti seorang ayah menyambut lahir zuriatnya. Nyenyaknya tidurku di buayan ibu, didodoi kalimah yang sama. Padamu ya Allah di akhir hayatku, matikanlah aku dalam syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Syahadat terungkap sempurna, keyakinan di hati terlafaz dengan lidah, mati pun husnul khatimah. Telah ku sandarkan seluruh hidupku pada cinta yang teragung. Telah ku untukkan jiwa dan ragaku menjadi hamba yang taat. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. BMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti sebentar tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim menerusi surah As-Sajdah. Untuk sama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur hari ini bersama dengan sahabat pendengar tak lain tak bukan, kita bersama dengan tetamu kita dah pun berada di hujung talian saat ini, Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Masya Allah, setelah kan kata orang tu setiap minggu bersama dengan Ustaz, khabar minggu bersama menerusi perkongsian-perkongsian untuk kita lebih faham dan tahu isi kandungan Al-Quran. Dan kali ini kita masih lagi dalam perkongsian kita untuk tadabbur surah As-Sajdah. Untuk siri yang ke-8, untuk ayat yang ke-19 hingga ayat ke-21, insya-Allah perkongsian kita awalkan dengan mukadimah untuk surah ini. Silakan Ustaz, silakan. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen Tadabbur pada hari Jumaat yang diberkati pada hari ini pada 17 Zulqa'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita akan bersama dengan 3 lagi ayat yang membuat perbandingan antara kesudahan orang-orang mukmin dengan kesudahan orang-orang yang fasik ataupun kafir. Ayat yang kita diperdengarkan tadi daripada qari ataupun daripada pembaca tadi menonjolkan dengan jelas perbezaan yang akan berlaku kepada kita kalau memilih iman dengan orang-orang yang tidak memilih iman di hari pembalasan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, para penonton setia, para pendengar setia IKIM, ayat yang ke-19,
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ayat ini menceritakan tentang ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, iaitulah Jannatul Ma'wa. Kita seringkali diberitahu Al-Ma'wa ini nama syurga kan Puan Yati? Betul. Tetapi ia lebih daripada sekadar nama, kerana Al-Ma'wa berasal daripada kalimah awa, iaitulah tempat bersandar. Kalau Puan Yati sedang bersandar, saya sedang bersandar, maka itu namanya awaitu, idza awaina ila sakhrah. Maknanya tempat untuk bertenang selepas penat dan letih. Jadi di mana tempat kita akan tuju selepas penat dan letih di konti IKIM? Di mana tempat kita akan tuju selepas penat dan letih berurusan di pejabat? Tempat untuk kita bersandar, tempat untuk kita berbaring, tempat untuk menghilangkan letih dan penat, tempat untuk tidur dan baring, tempat untuk jangan sebut apa-apa tentang kerja, itu namanya rumah, tempat menetap untuk berehat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan syurga bukan hanya nama, tetapi dengan sifat al-ma'wa. Maka inilah ini adalah hilangnya segala lelah dan bosan. Ini adalah satu kalimah yang boleh menjelaskan maksud lokasi ataupun tempat yang di dalamnya hilang segala lelah dan hilang segala kebosanan. Sebab apa? Sebab syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut, akan singkir, akan buang daripadanya dua makhluk ni Puan Yati. Allah Ta'ala takkan biar dua makhluk ni dalam syurga. Yang pertama namanya keletihan, kepenatan. Yang kedua kebosanan. Tak akan ada. Bayangkanlah, betul Puan Yati. Adakah saya pernah berada di satu lokasi yang mana tak ada makhluk yang bernama bosan? Hatta rumah kita sekalipun, bersama dengan yang tersayang sekalipun, ada waktu kita terasa seperti sama je, tak ada apa-apa yang baru je pun kan. Kadang kita pun tidak merasai apa yang disebut sebagai sentiasa ada sesuatu yang baru, Tetapi syurga ini sifatnya adalah kita akan sentiasa memperolehi sesuatu yang baru, kerana makhluk yang bernama bosan akan dihalau keluar. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, bayangkan anda berada di tempat yang bosan tidak akan datang kepada anda. Ya, dan makhluk yang kedua yang diarahkan untuk check out daripada syurga adalah makhluk yang bernama penat. Penat tak dibenarkan masuk ke dalam syurga. Ini semua terangkum pada kalimah ma'wa, di mana anda boleh menikmati keadaan yang sentiasa, tidak perlu kepada anda tidur, kerana itulah ahli syurga. Tidak ada ayat Al-Quran menceritakan mereka tidur. Sebab tidur itu akan menyebabkan anda tak dapat menikmati syurga. Sebab anda tertidur. Tetapi ahli syurga, dia akan sentiasa setiap saat bertenaga, berpesta di sana sini, bertemu kawan, sanak, saudara, keluarga, berjalan ke situ, berjalan ke sini. Sentiasa ada aktivitis. Sentiasa ada majlis keramaian ahli syurga. So sebab itu mereka tidak dijadikan Allah ada waktu untuk tidur, sedangkan kita kat dunia ni boleh tertidur sebab penat. Penat menyebabkan kita tidur. Tidur itulah nikmat kat dunia. Betul. Bayangkan yang nikmat kat dunia, kat akhirat langsung tak ada. Masya Allah. Disebabkan penat itu dicabut, penat itu ditiadakan daripada ahli syurga. Penat, letih ni makhluk yang Allah Ta'ala beri pada kita, untuk menyebabkan kita rasa nikmat syurga, iaitulah tempat tak ada penat, tak ada letih. Letih, dan penat dan lelah adalah makhluk yang Allah masukkan ke dalam tubuh kita supaya kita menghargai satu lokasi di mana tak ada penat, tak ada lelah, tak ada letih. Kalau kat sini dah tak ada penat, dah tak ada letih, dah tak ada lelah,
Itu maknanya tak ada lagi lah kemanisan syurga. Itulah hebatnya kalimah ma'wa, hilang segala daripadanya bosan dan letih. Dan jangan kita lupa satu lagi kalimah penting yang saya anggap kalimah keramat dalam ayat 19, iaitulah nuzula. Nuzula ni kalau kita dengar pun bahasa Arabnya macam bermaksud turun. Turun daripada atas ke bawah. Dan kalau kita tengok terjemahan pun, terjemahan kata balasan. Kadang tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok terjemahan saja, kita tak boleh nak feeling benda tu, puan Yati. Kita tak boleh nak rasa. Nuzulan ini balasan. Sebenarnya kalau kita mengetahui sedikit tentang tafsir, subhanallah, ia akan memberikan anda keajaiban. Betapa mendalamnya maksud nuzula. Untuk makluman ya, nuzula ini adalah hidangan ringan yang diberikan kepada tetamu yang baru sampai. Nuzulan adalah hidangan ringan. Makan minum ringan-ringan dulu kepada tetamu yang baru sampai. Itu istilah dalam bahasa Arab. Kerana orang yang menaiki unta, bermusafir jauh, dia akan turun ke bawah. Daripada menunggang unta, dia akan turun ke bawah. Mungkin susah sikit kita nak bayangkan unta, kita bayangkan orang naik flight. Orang naik flight, dia akan turun ke bawah, naik tangga kan, dia akan turun ke bawah. So itu namanya nazil, orang yang turun daripada kapal terbang ataupun daripada unta selepas perjalanan yang jauh. Dan apa orang akan buat? Kepada tetamu yang baru sampai, mereka akan bagi tawul basah untuk lap peluh, mereka akan hidangkan air masak. Mereka hidang yang ringan-ringan dulu. Yang besar-besar malam nanti. Yang makanan berat-berat, westernnya nanti di dalam bilik khas nanti VIP. Ya, anda baru sekadar turun, kami mudahkan dulu. Kami beri anda selesa terlebih dahulu. Maksudnya nuzula ini adalah beginning. Ia hanya permulaan kepada nikmat yang lebih besar. Appetizer, Ustaz. Allah, yes, betul. Ia hanya mukaddimah, appetizer semata-mata. Kita sangka, ya Allah, aku tak pernah dapat benda ni dekat dunia. Ya Allah, aku tak pernah imagine benda ni aku boleh dapat. Saudara, kata malaikat lah. Saudara, itu baru beginning lah. Ada banyak lagi akan muncul. Itu baru gear 1 dah. Gear 2 belum lagi. Gear 3 belum lagi. Nak katanya apa, tuan-tuan? Syurga ni bukan setakat tidak akan membosankan, tetapi anda akan rasa lebih seronok, lebih seronok, lebih seronok, lebih berdepah, lebih berdepah, lebih berdepah. Always akan ada surprise. Ini bukan birthday sehari ataupun raja sehari. Ini tiap-tiap hari jadi raja. Allahu Akbar. Hanya dengan 2 kalimah, puan Yati, ma'wa dan nuzula. Untuk kita faham maksud ataupun H yang pertama, sebab kita ni dah siri yang ke-8. So as-sajdah tu kita ambil huruf yang ke-8. Dapat dah hujung dah ni. Tapi belum lagi penghujung ya. Ya, betul. Ia hanya baru separuh masa yang pertama kepada surah as-sajdah. Penghujung kepada mukadimah kepada penghujung. Yep. Dan kita sudah 2 muka surat ya, pejam celik, tinggal lagi 1/3 saja insya-Allah di masa-masa akan datang. Okey, mari kita lihat pula pada ayat yang seterusnya. Allah bercerita tentang orang-orang fasik, kesudahan orang-orang fasik. Dan di sini kita belajar H yang kedua. Hari penentuan berdasarkan amalan. Orang fasik ini bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir, Allah Ta'ala akan sebut wa ammal ladina kafaru. Tetapi fasik ini adalah dia menaja kekufuran. Dia memang buat kempen agar lebih ramai orang kufur. Fasaqah ini berasal daripada buah yang rosak. Ya, buah yang rosak jatuh ke bumi. Ia menggambarkan sikap orang yang bukan sekadar agama dia rosak, bahkan dia mahu merosakkan keberagamaan orang lain. Maka Allah Ta'ala sebut, ahli-ahli neraka ini, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Allah Ta'ala akan jadikan mereka ini, setiap kali mereka berhajat untuk keluar daripada neraka, kami akan heret masuk ke tengah-tengah neraka yang paling panas. Wal'iyadzubillah. Saya ulang ya tuan-tuan,
Ya, bulatkan perkataan kullama. Kullama ni maksudnya setiap kali mereka berniat nak keluar, kami akan tarik, kami akan heret. Setiap kali. Maksudnya Allah Ta'ala akan ulang penyeksaan kepada ahli neraka. Mereka bukan sekadar tidak boleh keluar, tetapi mereka akan diazab berkali-kali tanpa pengecualian, tanpa pelepasan, tanpa kerehatan. Tadi, ahli syurga, mereka sentiasa tidak dapat benda sama. Mereka sentiasa dapat benda baru. Bosan dihalau keluar daripada syurga, kan? Tetapi ahli neraka, kullama. Setiap kali mereka nak keluar, kami ganyang mereka. Setiap kali mereka nak keluar, kami seksa mereka. Mereka bukan setakat bosan. Duduk dalam neraka bukan setakat bosan. Kita ni kalau bosan boleh baca buku lagi. Kita kalau bosan boleh tidur lagi. Ni nak tidur pun tak boleh dalam neraka. Kerana diserang daripada pelbagai arah. Neraka itu makhluk hidup, bukan macam api di dunia. Dia mencari mangsanya. Dia tidak akan beri ruang selesa walau sesaat. Kalau di ahli syurga, setiap saat Allah akan beri apa yang tidak diduga. Setiap saat Allah akan beri sesuatu yang menakjubkan. Tetapi ahli neraka, mereka akan dapat benda sama, benda sama, benda sama, dan ia amat menyakitkan mental, apatah lagi fizikal. Jadi hari pembalasan kepada orang-orang fasik ini amatlah merana. Dan saya nak kita ingat ayat neraka ni Allah dah sebut sebenarnya pada ayat yang ke-14. Kita sudah bincang ayat 14 sebelum ini. Ayat pasal neraka. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tetapi kat sini pun ayat pasal neraka. Bahkan Allah pun sebut sama. ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ. Kenapa benda sama ni? Kenapa ayat 20 ni macam ayat 14? Macam diulang semula kan? Macam ulang balik kan? Sebab cerita ayat 20 ni dia punya panorama dia berbeza. Ia sebenarnya menggambarkan ahli neraka yang dilihat daripada syurga dan ahli syurga yang dilihat daripada neraka. That's why ayat 19 pasal syurga, ayat 20 pasal neraka. Sebab kedua-duanya saling melihat antara satu sama lain. Tuan-tuan, satu orang terseksa dalam neraka, itu dah perit, itu dah pedih, itu dah sakit. Ya, terseksa dalam neraka. Tetapi lebih sakit bila semasa terseksa anda melihat ahli syurga. Lebih sakit semasa diseksa anda diperlihatkan ahli syurga makan-makan yang indah-indah, minum yang sedap-sedap. Bukankah itu kuasa dua, azab kuasa dua? Kalau tak tengok orang lain senang tak apa lagi. Kita terseksa seorang-seorang. Tetapi yang menambah mental torture adalah ketika anda terseksa, anda diperlihatkan oleh Tuhan anda tentang kesenangan ahli syurga. Ya Allah, lebihlah sakit. Sebab itu ahli syurga, ahli neraka pada ayat 20, mereka nak keluar. Diorang nak keluar daripada neraka. Sebab apa? Sebab mereka nak ambil air daripada ahli syurga. Berilah kami sedikit air daripada syurga tu. Curahkanlah kepada kami. Kami ni tak minum dah berapa tahun, dah berapa puluh tahun, dah berapa ratus tahun, dah berapa ribu tahun. Curahkanlah sedikit sebab Allah tengah tunjukkan pada mereka. Allah tengah tunjulkan pada mereka. Ahli syurga tengah minum-minum. Ahli syurga tengah makan-makan. Ahli syurga di atas tilam yang empuk. Ahli syurga sedang mengembara ke sana kemari. Setiap nikmat ahli neraka akan nampak. Oh, sakitnya aku nak keluar, nak pergi ke sana. Setiap kali mereka keluar, Allah Ta'ala akan heret. Masuk ke tengah-tengah neraka. Allah sebut pada ayat 20 ini, tuan-tuan, kullama aradu ni maksudnya kamu berniat sahaja. Kamu berniat saja. Belum lagi bergerak ni, belum lagi bergerak nak cuba keluar daripada neraka.
Belum lagi anda berjaya sampai ke pintu. Berniat sahaja pun, khayal sekalipun, khayal aku boleh keluar. Khayal sahaja sekalipun Allah terus heret. Allah terus heret masuk ke dalam lubang neraka. Baru berbayangkan, baru berniat nak keluar pada neraka, Allah terus heret. Adakah ada bentuk kesakitan yang lebih hebat daripada ni? Ya, jadi itu cerita tentang ahli-ahli neraka, wal'iyadzubillah. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya, kita lihat pada ayat 21, ya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pastinya kami akan timpakan ke atas mereka, ya, sebahagian kesakitan di dunia sebelum kesakitan yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali. Baik, sebagaimana anda masih ingat di siri pertama surah As-Sajdah dahulu, saya menyatakan surah As-Sajdah ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, Tanzilul Kitab. Bahagian yang kedua, La Raiba Fih. Bahagian yang ketiga, Min Rabbil Alamin. Maka ayat 21 ni, Puan Yati, ia adalah ayat yang membuka tirai bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, bahagian Min Rabbil Alamin. Maksud saya, ia adalah ayat yang menunjukkan Allah ini Rabbun. Antara maksud Rabbun bukan hanya Tuhan ataupun Tuan, tetapi Tuan yang memberikan perhatian, Tuhan yang memberikan pendidikan, Tuhan yang tidak akan biarkan kamu hilang tujuan, akan menghulurkan bimbingan. Sebab tu guru-guru disebut murabbi. Sebab itulah apa yang kita terima daripada guru-guru namanya tarbiyah. Kan, tarbiyah semuanya berasal daripada kalimah Rabbun. Kama Rabbayani saghira. Sebagaimana kita dibesarkan oleh ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang. Sedar tak sedar, ayat-ayat yang telah kita lalu tadi amat menakutkan kita. Ayat neraka amat menakutkan kita. Ya. Tetapi Allah tidak biar kita berada dalam ketakutan tanpa sebarang pujukan ataupun bimbingan untuk maju ke depan. Ya, ada orang dia boleh trauma. Oh, saya dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Saya sangat takut dengan apa yang akan terjadi pada saya. No. Take it easy. Saya hulurkan tangan saya pada kamu. Mai berjalan dengan saya. Saya nak pimpin tangan kamu. Saya akan bantu kamu sebagai seorang kawan, sebagai seorang ayah kepada anak, sebagai seorang pasangan hidup. Ini peranan murabbi. Dia hulur tangan untuk membantu. Dan Allah Ta'ala selepas menunjukkan ayat-ayat yang menggerunkan, dia seolah-olah memberikan kita bimbingan. Harapan. Baiklah, memberikan harapan. Memberitahu kita, ya, aku tahu kau takut dengan neraka yang aku ceritakan tadi. Ya, aku tahu kau mahukan syurga. Mari sini. Aku kurniakan jalan untuk menjauhkan diri daripada neraka yang menakutkan tadi. Jalannya begini. Ya, kamu kena faham tujuan kamu hidup di dunia. Inilah langkah pertama untuk berubah menjauhkan diri daripada neraka. Kamu kena faham hidup kamu di dunia. Tujuan kamu hidup di dunia adalah untuk buat bekal di akhirat. Dan apabila kamu hidup di dunia, untuk bekalan itu berlaku, kamu kena sentiasa perhatikan betul-betul apa yang kamu buat. Adakah apa yang kamu buat dan apa yang kamu respon yang terjadi dalam hidup kamu ni, macam mana kamu respon, macam mana kamu bertindak, itu kena beri perhatian. Kamu ambil pahala ataupun kamu buat dosa. Jadi dalam ayat 21 Allah Ta'ala sebut, kami akan berikan kepada manusia ini azab adna. Al-azab al-adna. Azab yang kecil sahaja. Supaya dengan kesakitan itu mereka berubah. Jadi antara tujuan kita hidup
Wahai orang-orang yang nak berubah, nak menjauhi daripada api neraka. Faham satu konsep penting. Bahawasanya bila kamu ditimpa kesusahan, bila kamu ditimpa kesakitan, ia adalah wake up call daripada Tuhan. Tuhan mahu kamu kembali kepada dia. Sebab bila diberi senang, kamu lupakan Tuhan. Bila beri sedikit harta lebih, kamu lupa Tuhan. Bila diberi sihat, kamu lupa Tuhan. Bila diberi pengaruh, kedudukan, kuasa yang tinggi, kamu lupa Tuhan. Aku tarik sekejap nikmat itu agar kau kembali pada Tuhan. Jadi, al-adab al-adna di sini telah ditafsirkan oleh para ulama sebagai musibah-musibah dalam hidup yang amat-amat menyakitkan. Tetapi, agar kamu mendapat syurga yang telah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya, agar kamu menjauhi neraka yang telah diterangkan pada ayat sebelumnya, maka jangan memilih respon yang salah apabila kamu diuji dengan susah. Jangan pilih respon yang salah bila kamu ditimpa susah. Pilihlah respon yang benar, iaitulah dengan bersabar. Para ulama ada yang mentafsirkan al-adab al-adna sebagai perang Badar. Kerana perang Badar ini azab kepada orang-orang Quraisy. Ia adalah episod tragedi bagi orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ia adalah wake up call. Ramai dari kalangan orang-orang yang tidak mati terbunuh dalam peperangan Badar, di kemudian harinya beberapa tahun selepas itu memeluk Islam. Lihat, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada orang yang sanggup nak bunuh Rasul dalam peperangan Badar, tetapi akhirnya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, matinya ramai pemimpin-pemimpin kafir Quraisy di Badar. Lalu mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, 300 menang ke atas 1000, mereka surrender, mereka bertaubat, mereka memeluk Islam, la'allahum yarji'un, dan itulah kebaikan yang Allah nak kepada mereka. So ini unsur bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Puan Yati. Barakallahu fikum. Masya-Allah. Saya ulangi ni antara perkongsian Ustaz tadi. H tu ada 4 H semua sekali, terutama hilang segala lelah dan bosan. Lepas tu keduanya hari penentuan berdasarkan amalan, hati-hati dengan kefasikan. Dan juga yang keempat H, hadirkan rasa ngeri. Masya-Allah. 3 ayat tapi merangkumi banyak perkara penyudah kita nanti insya-Allah Ustaz kan. Ustaz ujung ni Ustaz, kalau boleh saya tambah satu lagi H home. Home macam kita nak balik rumah kan Ustaz kan. Saya teringat satu lagu I wanna come home. Macam mana kita nak balik rumah kepada Tuhan kita, kepada Allah SWT. Macam itulah kita kena rasa, sentiasa ada rasa tu. Ustaz sikit hujung ni kesimpulan untuk pertemuan kita, silakan. Semoga ayat-ayat daripada masa depan, ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang masa depan ini akan menyebabkan kita sentiasa bertanya, bagaimana agaknya kesudahan saya? Adakah saya di syurga ataupun saya sebaliknya di neraka? Wal'iyadzubillah. Maha suci Allah daripada memberikan bicara yang sia-sia. Maha suci Allah daripada menyebut tentang masa depan yang tak berlaku. Apa Allah Ta'ala telah paparkan adalah benda yang benar-benar akan terjadi. Yang kita kena risau, adakah saya pada ayat 20 ini? Ataupun ya Allah, jadikanlah saya dari kalangan orang yang berada pada ayat 19. Kita tak ada tempat lain kita boleh pergi di akhirat kelak kecuali salah satu daripada ayat 19 dan ayat 20. Ya, wallahualam. Masya-Allah, semoga dari 19 terus ke 21 tak melalui 20 tu ayat tersebut. Allahu akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, ya Rahman. Aku hamba penuh berdosa kepadamu, ku mohon doa dari jiwa, dosa
tidak terhitung, lautan nikmat setinggi gunung, sulaman rahmat tidak tertanggung. Engkau Tuhan yang Maha Agung. Nafsu menyala-nyala dan aku mula terlena. Tuhanku zalimi diri ini, andai kau tak peduli dosaku yang bagai pasir di pantai, berbuih tidak bertepi. Oh, dosa yang sering iakan benam gelap lepas yang berwarna dalam sepi. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-576-95400. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pendengar, terima kasih kerana terus memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu. Hari ni hari Jumaat dah, sekejap je kan. Rasa macam baru je masuk konti untuk hari Senin. Tiba-tiba dah hari Jumaat dah hari ni. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Nati Paradi. Moga-moga apa juga yang saya celotehkan ini memberi manfaat kebaikan untuk sahabat pendengar. Jom kita hari ni dah berselawat ke belum? Dah berapa banyak selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Moga-moga kita mengabaikan kepentingan untuk berselawat ini kerana kita mungkin tak rasa di dunia ini, tapi insya-Allah kita akan dapat nikmati selawat ini di akhirat nantinya, insya-Allah, hasil daripada apa yang kita selawatkan pada hari ini. Apa pun untuk sahabat pendengar, telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur sebentar tadi bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang ikuti secara langsung juga di FB, di YouTube dan juga di Radio IKIM, dan juga terima kasih pada yang share pun perkongsian di FB tadi. Alhamdulillah. Dan untuk rakan pendengar, anda boleh ikuti siaran ulangannya nanti pada pukul 6.30 pagi hari Ahad, insya-Allah. Hujung minggu kita dalam perkongsian ilmu di Radio IKIM. Dan kita akan teruskan perkongsian kejap lagi. Kita ada berita IKIM jam 12 tengah hari. Kita juga ada laporan khas hari ini, insya-Allah. Dan juga kita akan kongsikan untuk jam terakhir nanti bersama Yayati menerusi lensa khas hari Jumaat. Kita bakal kongsikan bacaan ayat suci Al-Quran Karim menerusi surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir secara lengkap kami bawakan kepada anda. Moga-moga asbab daripada itu Allah kurniakan keampunannya kepada kita semua, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yayati, kita dengarkan Saujana menerusi suci sekeping hati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya di IKIM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kekerapan tren bagi perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka dapat dipertingkatkan pada bulan Ogos ini. Sehubungan itu, jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, kekerapan antara tren akan dikurangkan daripada 8 minit kepada sekurang-kurangnya 5 minit selepas lebih banyak gerabak rosak diperbaiki. Beliau berkata pihaknya menetapkan sasaran pada bulan Ogos dan November kerana perlu melakukan banyak penyelenggaraan pencegahan atas faktor keselamatan. Di samping itu, ujar Datuk Seri Dr. Wee, pihaknya memohon maaf kepada pengguna LRT yang terjejas namun menegaskan bahawa sebarang kelewatan tidak dapat dielakkan demi keselamatan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan mengkaji semula kebenaran lesen percuma skim wilayah bebas berniaga yang dilihat mungkin menjadi antara faktor kesesakan trafik di ibu negara. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, pihak DBKL antara lain akan menyusun semula kedudukan peniaga serta aktiviti penjagaan di lokasi yang menghalang lalu lintas terutama di tepi jalan. Tambah beliau, usaha untuk menangani kesesakan lalu lintas juga akan dijalankan secara bersepadu dengan kementerian dan pihak lain. Skim Wilayah Bebas Berniaga diperkenalkan pada 15 November 2020 bagi membolehkan orang ramai di ketiga-tiga wilayah persekutuan membuka gerai atau perniagaan secara kecil-kecilan di mana-mana kawasan yang sesuai secara percuma dan setakat ini ia dilanjutkan sehingga hujung bulan ini. Pengambilan vaksin atau imunisasi dalam kalangan bayi dan kanak-kanak di negeri Melaka mencatatkan kadar lebih 95% setiap tahun menerusi program imunisasi kebangsaan bagi perlindungan 12 jenis penyakit majoriti golongan tersebut. Mengulas selanjut, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, ini menunjukkan kesedaran ibu bapa amat baik dalam usaha mendapatkan imunisasi lengkap bagi anak mereka bagi mencegah dan mengurangkan penyakit seperti hepatitis B, difteria, batuk kokol dan campak. Dalam pada itu, katanya sempena sambutan Hari Imunisasi Kebangsaan yang disambut semalam, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah bersetuju untuk membuka semula pemberian vaksin dos pertama program imunisasi COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun selama 5 hari bermula semalam hingga 20 Jun ini. Sebelum ke laporan luar negara, ikuti sejenak laporan khas berita IKIM yang telah disediakan oleh rakan penyampai Hajah Maslina Alias. Kota Baru 89.8. Kajian terhadap hukuman mati termasuk mati mandatory amat penting bagi memastikan hukuman dilaksanakan benar-benar berkesan dan menepati prinsip keadilan. Pada 29 Ogos 2019, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Richard Malanjum. Susulan kajian berkenaan, kerajaan mengumumkan pemansuhan hukuman mati mandatory. Hukuman ini kebiasaannya dikenakan bagi kesalahan berat seperti membunuh, menderhaka kepada pemerintah, merompak atau seumpamanya. Dalam Undang-Undang Jenayah di Malaysia, terdapat 11 kesalahan membawa hukuman mati mandatory tetapi bergantung kepada budi bicara mahkamah. Apakah hukuman mati mandatory yang dimansuhkan itu? Kita ikuti kupasan bersama Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dalam undang-undang di Malaysia terdapat 33 kesalahan yang ada diperuntukkan dengan hukuman mati. Daripada 33 kesalahan itu yang ada di bawah kerana kesiksaan dan juga beberapa